Baik. Ridwan, dah pernah buat pelaburan hartanah sebelum ni? Saya umur 28, pada tahun 2015 saya dah beli rumah. Untuk stay. Tapi saya tak rasa kalau untuk kita tinggal di rumah tersebut, itu ada satu pelaburan ataupun satu benda perkara lain. Sebab biasanya pelaburan ni orang akan beli dan melabur bagi sewa ataupun jual balik untuk dapatkan keuntungan. Jadi kita dah nak ada kan? Dah, alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, kita ada banyak perkara-perkara yang perlu kita fikirkan lah. Nak beli hartanah ni, duit cukup ke tak cukup ke, adakah sekarang ni waktu yang sesuai ke untuk kita buat pelaburan hartanah. Semuanya kita akan kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita perkenalkan itu Datuk Hajah Nur Ashikin Taib, Pengarah Urusan Marvel Management Communication Sdn Bhd ataupun MMC, dan juga kita ada Cik Chai Kian Su, Wakil Pemaju. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Selamat Hari Raya. Selamat Raya. Masih lagi biru tau. Daripada tetamu pertama tadi. Betul. Hari ini tema kita banyak biru. Tema Hari Raya. Tema Hari Raya kita tahun ni. Biru kan warna perpaduan. Betul. Baik, pertama sekali kita bercakap tentang pelaburan terlebih dahulu, berkaitan dengan hartanah pelaburan. Adakah sebenarnya terbaik ataupun berisiko? Keadaan sekarang ni, adakah sebenarnya masa yang sesuai atau pelaburan hartanah ni bila-bila masa saja sebenarnya tak ada masalah untuk kita beli? Dia sebenarnya begini. Kita ni kalau kita nak membuat pelaburan ni involve duit kan. Jadi kita harus ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, jadi pelaburan tu lebih mudah dan juga tidak berisiko. Yang berisikonya kalau pelabur itu dia tidak ada ilmu. Dia lebih kepada persepsi berbanding dengan fakta. Jadi benda-benda itu harus dilihat sebelum kita membuat pelaburan. That's why kita kata pelaburan yang bijak. Jadi kalau Ridwan kata tadi, adakah memiliki rumah pertama itu boleh dijadikan pelaburan atau hanya kediaman? Tapi sebenarnya dua-dua pun boleh. Sebab kita mungkin akan duduk di situ mungkin dalam sekitar 5 tahun. Kemudian bila pendapatan kita meningkat, kita bercita-cita nak pindah daripada rumah yang kecil kepada rumah yang lebih besar sikit. Sebab kita mungkin dah ada keluarga, dah ada anak 2, 3 dan sebagainya. Jadi rumah yang pertama itu boleh dijadikan sebagai pelaburan. Jadi itulah walaupun kita hanya memiliki satu rumah, kita boleh membuat pelaburan di masa akan datang dengan satu rumah. Saya rasa saya buat tindakan bijak. Saya beli rumah waktu saya bujang dan sekarang saya sewakan bilik-bilik itu kepada orang lain. Jadi bebanan itu dah kurang kat saya. Jadi pelaburan yang bijak. Cuma pada ketika nak beli tu kita macam kadang-kadang orang setengah kata macam kena ikut kita punya hati tu. Macam betul tak? Betul tak kita punya kata hati tu? Dia involve duit yang besar. Betul. Jadi apa ciri-ciri terbaik yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita nak membeli? That's why bila kita pergi kepada sesuatu pemaju tu, kita ikut kata hati kita kan. Kita selalu tengok swimming pool dia cantik, besar, macam award winning pool atau Olympic size pool. Kita terus nak beli kan. Tetapi sebenarnya ia lebih daripada itu. Kita harus melihat fakta-fakta yang lebih bijak. Contoh daripada segi transportasinya bagaimana, pembangunan di sekitarnya di masa depan bagaimana. Adakah lebuh raya yang besar akan dibina di kawasan itu ataupun pusat pengajian tinggi, sekolah, universiti-universiti dan sebagainya. Jadi saya pun ada rakan associate saya yang pemaju perumahan daripada IJM. Tuan Chai mungkin lebih boleh memberi sedikit panduan. Pembinaan itu berdasarkan kepada permintaan ataupun pemaju yang bina dan mencari pembeli. Cara yang betul ialah kita sepatutnya tahu permintaan dahulu. Jadi kita bina rumah mengikut permintaan. Kalau dibina mengikut developer saja, pemaju perumahan saja, jadi adalah projek-projek yang tak terjual. Itu yang jadi masalahnya. Jadi kita kena kaji dulu sama ada permintaan dan cita rasalah apa bentuk atau sama ada landed property ataupun high rise and so on, ada demand ke tidak, ada permintaan ke tidak. Jadi itulah kita
baru kita bina. Tuan Syah, dari segi trend sekarang ni, permintaannya lebih kurang yang macam mana sebenarnya? Permintaannya sebab sekarang di Kuala Lumpur lah katakan di Kuala Lumpur tanah dia semakin berkurangan. Tak ada tanah yang tanah besar. Kalau nak tanah yang besar kena pergi jauh sikit daripada Kuala Lumpur. Pergi ke Pijuk lah, ke Kuala Langat lah, and so on so forth. Itu tak berapa. Tapi kalau di Kuala Lumpur tanah dia berkurangan, jadi paksalah kita bina high rise. Jadi ada demand untuk high rise. Ada pula penghijraan yang ramai daripada luar bandar ke bandar sekarang untuk cari peluang pekerjaan di bandar. Jadi demand dia tinggi di bandar. Jadi terpaksalah kita bina high rise. Beberapa tahun kebelakangan ini, kita dengar tentang term housing bubble, iaitu gelembung perumahan, yang mana satu tahap nanti gelembung itu akan pecah, harga rumah akan jatuh. Perkara ini betul atau tidak? Adakah ia akan mengejutkan para pelabur, dan adakah ini waktu yang tepat untuk kita membeli dengan fenomena ini akan berlaku? Ini pendapat saya lah sebagai penganjur hartanah Bumi Putra. Kita ada NAPIC ya. NAPIC ni adalah satu jabatan penilaian hartanah negara ya. Bubble ini sebenarnya mungkin daripada hartanah mewah, ya. Tetapi kalau kita tengok daripada hartanah mampu milik, ya, masih lagi demand tu masih banyak, ya, masih lagi rakyat Malaysia memerlukan penempatan, memerlukan rumah. Ya, jadi mampu milik, kalau setakat kita kata, bagi saya kalau KL dan Selangor ni lebih kurang lah ya. KL Selangor ni sebab Selangor ni besar. Lebih kurang dalam 250,000 ke 700,000 lah. Jadi masih lagi orang boleh lagi memiliki. Ya, jadi bubble tu kita tengok dia hartanah mewah ni mungkin 1 Dia juta, terlebih sikit, 1 juta sampai ke atas. Untuk hartanah yang harga sebegitu. Ya. Bermakna berlaku lambakan terhadap hartanah yang harga sebegitu. Taklah sebanyak yang seperti yang kita ingat tu. Taklah sebanyak tu. Ada hartanah yang lebih mahal tu, ada terlebih sikit permintaan dia punya supply. Tapi sebabkan permintaan seperti Datuk yang katakannya, permintaan dia memang ada di Kuala Lumpur lah katakanlah, antara 350,000 sehingga 800,000 masih lagi affordable di Kuala Lumpur lagi. Jadi dengan begitu rasanya sekarang developer sebagai pemaju perumahan pun target kami pun begitu juga kepada harga rumah yang begitulah, harga daripada 350,000 sehingga 1 juta lah katakan. Masih ada kemampuan, masih ada lagi permintaan sekarang. Okey, permintaan tu ada sebenarnya. Jadi cuma ruang bila nak pergi satu nak pergi cari mungkin susah. Tapi bila dah ada depan mata lebih mudah kan. Nak pula pilihan banyak. Macam mana ni, sebab difahamkan ini merupakan pameran perumahan Bumi Putra terbesar di Malaysia. Bayangkan macam mana ni. Jadi dari segi pecahan, nak memudahkan mereka yang datang nak buat pelaburan ni, bagaimana agaknya untuk bagi pameran ni? Jadi MMC ni memang sudah menganjurkan pameran hartanah Bumi Putra ni, atau lebih dikenali sebagai BPEX ni sudah lebih pada 10 tahun. Ya, jadi fokus kita ni untuk mempromosikan lot-lot kota Bumi Putra yang masih lagi ada di pasaran, yang berharga lebih kurang 300,000 hingga ke 1 juta lebih sikit lah, seperti yang Tuan Chai kata tadi. Ya. Jadi kita kumpulkan semua pemaju-pemaju perumahan di situ, ya, yang akan bermula pada 22 hingga 23 Jun di pusat pameran Mid Valley. Jadi semua pemaju ada di situ, yang mana orang ramai boleh datang dan memilih yang mengikut bajet masing-masing. Jadi kita tak susah nak pergi pemaju di sini, pemaju yang kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi sebab kita dah kumpulkan semua, dan banyak juga tawaran-tawaran menarik lah yang bakal nanti itu nak dengar tau. Kita nak dengar, sebab yang pergi mesti nak cari mana agaknya yang tawarkan, orang kata ada diskaun yang menarik. In fact
sampai 30 Jun ni kerajaan akan ada bagi insentif. MOT free. Dan juga SMP free. Apa nama ni, loan agreement pun free. Banyak. Tak terfikir nak beli tu jadi nak beli dah saya. Bila banyak sangat yang free ni. Down payment pun rendah. Jadi adalah banyak rebate kan? Ya, diskaun ya Tuan Chai kalau Jadi pemaju perumahan pun selain daripada diskaun Bumi Putra itu mandatory 10% untuk mungkin ada depends on state lah. Katakan di Kuala Lumpur ni dia bagi 5% kota Bumi Putra, bukan kota, dia punya diskaun Bumi Putra. Di Selangor 7%, kata di Negeri Sembilan dia 10% ya. Selain daripada diskaun tersebut ada developer ataupun pemaju perumahan ada lagi bagi insentif yang lain. Katakan produk kami di Negeri Sembilan ya, kalau beli rumah dapat pergi umrah. Ada package pergi umrah katakan. Selain daripada itu ada cash rebate lagi ataupun diskaun-diskaun lain lah. Selain daripada surat cara kos dia. Semua kami sebagai developer absorb lah. Okey, pada hari Sabtu dan Ahad ya. Sabtu 22 dan 23 Jun ni. Okey, jadi boleh bawa keluarga. Boleh bawa keluarga, tapi kalau ibu bapa ni yang nak pergi tengok cuci mata nak beli rumah baru ke ataupun rumah kedua ke kan. Anak-anak ni ada aktiviti mereka? Ada. Boleh kongsi sikit apa aktiviti yang mereka boleh ikut serta? Kita akan buat pertandingan lukisan. Lepas tu ada sand art. Lepas tu ada quiz untuk kanak-kanak. Supaya bila ibu bapa dia kat situ, anak-anak pun dia boleh bermain-main di situ. Macam family activity lah kan. Dan lepas-lepas pergi open house tu singgahlah sebab dia daripada pukul 11 pagi hingga 9 malam. Elok tu. Rumah Terbuka Malaysia pun hari Sabtu selepas kita makan kenyang-kenyang kita pergi ke sana. Pameran Hartanah Bumi Putra bagi tahun ini yang katanya dah 10 tahun lebih kurang lebih daripada 10 tahun dianjurkan program yang sama. Dan ini merupakan pameran perumahan Bumi Putra terbesar di Malaysia. Cari peluang nak buat pelaburan baru ke pelaburan pertama kali ke, dipersilakan. Mungkin kalau ada bajet lebih, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Dato' Haja Nur Ashikin Taib, pengarah urusan MMC, dan juga Tuan Chai Kian Su, pewakil pemaju yang akan berada di sana pada 2 hari nanti. Mungkin selepas ini kita akan cerita lebih lanjut tentang hartanah dan juga pelaburan ini lah secara lebih lanjut. Betul.